Hai, Assalamualaikum. Siapa yang baru join live ni? So, hari ni saya nak share pasal satu produk. Okay, saya nak share produk yang bernama minyak kelapa dara. And sangat elok untuk mereka yang mengandung, especially kepada mereka yang dah nak dekat bersalin. Elok sangat. So, actually saya ada masalah HB rendah. So saya try banyak benda, macam makan benda yang menambahkan darah untuk stabilkan darah saya lah. Jadi disebabkan saya ada ambil orang CL daripada Astrid Spa, dia nasihatkan saya ambil minyak kelapa dara. Packaging dia warna orange coklat ni. So saya cari, saya jumpalah packaging dia dan saya jumpalah produk yang dicakapkan oleh Astrid Spa ni. So Astrid Spa ni dia kata kalau nak makan minyak kelapa dara ni, elok makan pagi dan malam 1 sudu. Tapi saya ambil 2 sudu pagi, 2 sudu petang setiap hari tanpa skip lah. Saya tak makan, saya sangat disiplin lah dari segi bab-bab kesihatan ni. Especially bila saya tahu HB saya rendah kan. HB saya sebelum ni mula-mulanya 8. Okay. And then lepas tu 7. Okay. Doktor buat lagi satu lagi injection untuk check kita punya darah, blood pressure. Kita asalnya dia nak buat untuk ke arah thalassemia lah. So saya cakap dengan doktor, saya tak ada masalah yang sampai melibatkan thalassemia ke, dizzy ke, pening ke, tak ada. Saya rasa saya sihat. Jadi saya cadang kepada doktor untuk buat fokus on iron lah. Okay, kiranya kita fokus pada kandungan zat besi dalam badan saya. So diorang tu terus buat kandungan zat besi tu, result dia memang betul. Memang saya mengandung kurang zat besi saja. Jadi biasalah hospital ni dia akan bagi recommend pil ataupun ubat lah untuk dimakan. Segobion, Iberate atau Ferricon, benda macam tu lah. Okay, saya makan. Jadi bila makan, jadi sembelit pula. Jadi sukar nak buang air besar. Jadi saya dah risau pasal baby lah. Baby yang lebih saya risaukan sebab saya takut dia akan efek pada baby kan. So saya try ikut nasihat daripada CL ni untuk pakai minyak kelapa dara. So inilah dia minyak kelapa dara yang saya beli dekat IG. Actually saya jumpa kat Facebook lah. So saya minta IG dia, saya boleh letak IG dia dekat bawah link ni. Korang boleh tengok minyak kelapa dara ni. Tengok packaging dia warna orange coklat ni lah yang Astrid Spa ni recommend kan. So saya pun nak recommend kepada korang, anda di luar sana, sebab benda ni sangat bagus. Saya tak dapat apa promote ni pun bukannya dapat bayaran apa-apa. Saya nak share sebab benda ni elok untuk kesihatan kita, especially ibu-ibu mengandung lah. Okay, bila pengalaman saya ni saya nak share supaya mana tahu mungkin at least ada seorang yang tengok video saya ni, dia tengok kebaikan minyak kelapa dara ni, dia try, dia ada masalah yang sama dengan saya, iaitu HB rendah. Ya, sebab saya merancang untuk saya normal kan. So kalau apa salahnya kita mencuba ikhtiar untuk cari solution masalah kita. Okay, macam saya percaya dua-dua. Maksudnya perubatan moden pun saya percaya, tradisional pun saya percaya. Sebab memang amalan saya jenis macam tu dengan keluarga pun. So saya ambil ni minyak kelapa dara ni. Okay, nasihat daripada orang yang selalu jaga pantang. Dia kata ini yang terbaik lah. Okay, kalau ikutkan daripada packaging dia ni, 1 sudu pagi, 1 sudu malam. Tapi saya banyak makan 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Memang melawaskan perut lah. Sejujurnya bila saya dapat je minyak kelapa dara ni pada hari yang delivery tu hantar kat rumah, hari kedua, ketiga saya terus boleh buang air besar dengan baik, dengan jayanya. Maksudnya normal lah, bila bangun pagi tu boleh lawas pergi buang air besar. Selalunya kalau tak makan minyak kelapa dara ni, saya akan 2-3 hari, 2 hari lah at least
baru boleh buang air besar. Itu pun malam. Itu pun berketul-ketul dan berwarna hitam. Jadi saya macam rasa tak sihat. Saya rasa macam ada benda yang tak kena dengan usus saya. So, saya rasa ini yang terbaik. Okay, Pak. Dia normal lah. Tapi still sembelit tu masih ada. Colour tu masih tak berapa cantik. But still dia boleh melawaskan perut kita. Okay. So nasihat dia adalah banyak makan sayur lah. Itu of course. And banyakkan makanan yang buah-buahan. Pisang ke apa ke, rojak yang boleh melawaskan perut usus lah. Untuk kepentingan kesihatan kita dan baby juga. Okay. So minyak kelapa darah ni dia ada 10 kelebihan dekat packaging ni dan lah 10 kelebihan dia yang ditulis ni. Okay, saya bacakan, sharing dekat korang apa kebaikan-kebaikan dan kebaikan yang saya rasa apa yang ditulis ni, apa yang saya dapat. Betul tak apa yang dia cakap ni? Saya dapat tak? Macam tu lah. So personal view lah. Okay. Pertama sekali, memberi tenaga. Okay, memberi tenaga ni betul saya sebab minyak kelapa darah ni kita makan minyak tau. Kita bukan makan macam taklah, dia ada bagi soft gel. Saya tak minat. Jadi sebab saya benda-benda yang pil ni saya dah mula muak. So saya nak macam benda yang liquid lah. Jadi dia berbentuk liquid, letak kat sudu, kita makan. So saya makan, saya rasa segar, saya rasa badan ringan, saya rasa bertenaga. Okay. Kadang-kadang dalam masa satu hari tu sibuk sangat. Macam ni lah. Ni macam tengah mengandung ni kan. Sibuk nak buat live lah, sibuk nak buat Shopee lah, buat bisnes live dekat TikTok lah, YouTube lah, kerja lah, macam-macam lah, sibuk. Ada je benda nak buat, banyak tenaga. Itulah ni lah nak fikir. Lepas tu yang paling penting sekali, banyak beribadah lah. Saya banyak jaga solat lebih baik, banyak mengaji. Okay. Itu yang paling bagus sekali lah bila dia mengatakan memberi tenaga. Okay. Yang kedua, mengurangkan masalah alahan. Okey, syukur alhamdulillah. Masa mengandung, mula-mula je, first trimester je selalu ada alahan. Tapi itu pun waktu malam. Waktu siang tak ada sangat. Masuk yang second trimester dan ketiga ni alhamdulillah tak ada masalah. Saya makan pedas pun okey, tak ada apa. Saya tak nak train baby jadi seorang yang sangat, saya nak, macam mana nak cakap, saya nak baby tu biasa benda-benda macam tu. Dia merasa semua makanan. Saya bagi dia macam-macam lah. Maksudnya saya makan masam, manis, masin, pedas. Saya bagi dia stable sebab saya nak baby ni bila dia lahir dia seorang yang biasa dengan benda-benda macam tu. Saya tak nak dia seorang yang cerewet dengan benda-benda macam tu. Saya nak dia lebih mengenali. Sebab masa saya mengandung dia, saya makan semua benda tu kan. So dia akan lebih, orang kata simple orang dia. Macam tu lah. Alhamdulillah tak ada alahan. Kadang-kadang macam mula-mula dulu nasi pun tak boleh, muntah apa semua. Alhamdulillah sini tak ada. Makan minyak kelapa darah ni lah, alhamdulillah tak ada apa alahan. Walaupun sebelum makan minyak kelapa darah ni pun memang saya kurang alahan. Tapi alhamdulillah lah, yang ini yang menambah lagi kurang alahan. Okey, yang ketiga, menyihatkan jantung. Okey, menyihatkan jantung ni saya tak berapa rasa sangat lah sebab saya mengandung. Mungkin menyihatkan jantung ni macam tadilah, kita boleh kaitkan dengan tenaga. So bila kita banyak tenaga, kita banyak bergerak, kita punya jantung akan lebih banyak pump kita punya darah. Mungkin jantung kita lebih sihat kan, mungkin ada blocking. So minyak kelapa darah ni akan elokkan saluran darah kita ke mungkin. Saya tak pandai bahasa-bahasa doktor ni, bahasa saintifik ni, tapi macam orang kata, orang dulu lah kata elok dia memberikan kita boleh kait dengan tenaga tadilah. So jantung kita akan lebih banyak mengepam daripada kita banyak duduk berehat. Sebab orang mengandung ni tak boleh duduk saja, kita kena banyak bergerak. Banyak bergerak pun tak boleh juga, kena tengok barang pergerakan yang macam mana yang kita buat, bergantung. Okay, apa pun dia still menyihatkan jantung lah mungkin. Okay, so kita boleh kaitkan juga menyihatkan jantung ni kita punya pernafasan sebab
saya ada baca juga orang yang bila dia dah third trimester ni, dia susah nak bernafas, sesak nafas sebab baby dah makin besar ke atas. Kita punya saluran pernafasan tu mungkin dia terhimpit kan. So kita mungkin sukar, mengah. Jadi bila makan minyak kelapa darah ni, kita lebih banyak bernafas. Dan tarik nafas, hembus banyak. Lebih melancarkan lah daripada berbanding masa sebelum ni kan. Okey, yang keempat, menyokong sistem immunity. Menyokong sistem immunity ni, maksud dia macam tadilah saya cakap, masa saya mengandung, saya ada masalah sembelit. Okay, especially sembelit lah. Kenapa, saya tanya doktor, kenapa masalah sembelit ni boleh terjadi? Mungkin terlebih iron, dia kata boleh menyebabkan sembelit. Iron tu kenapa jadi macam tu? Sebab saya ambil pil banyak sangat, sampai saya susah nak buang air besar. Pada masa yang sama, HB makin rendah, jadi 7. Walaupun saya ambil iron, pil. Maksudnya pil tu body saya tak respon. Jadi doktor cakap mungkin bukanlah doktor cakap, maksud saya mungkin sebab minyak kelapa darah ni Allah berikan HB saya tinggi 10.5, mendadak terus. Kemudian sembelit makin elok, baik sangat-sangat dalam masa 3 hari. Makan tu, sebab kenapa saya rasa 3 hari tu agak cepat kenapa? Sebab saya ambil 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Sebab saya nak result tu cepat. Sebab masa tu check up dah nak dekat, hari check up dah nak dekat. So saya nak makan banyak sikit supaya result tu keluar banyak lah. Macam tu. Okay, Alhamdulillah memang dia menyokong sistem immunity badan kita lah. Especially macam sembelit tu lah. Ini pengalaman saya lah. Saya tak tahu orang lain kat luar sana macam mana. Mungkin dia ada pengalaman bila dia makan ni, dia ada benda lain. Mungkin korang boleh komen dan saya boleh tahu apa yang bagus benda ni lah. Okay, seterusnya mengawal berat badan. Okay, mengawal berat badan ni pun saya tak nampak kat badan saya. Sebab mungkin bila kita dah makin naik first trimester, second trimester, third trimester ni, badan memang akan naik sikit sebab baby makin membesar. Okay, air ketuban pun makin banyak mungkin. So jadi mengawal berat badan ni, saya rasa nak cakap kat sini, walaupun kita makan banyak, mungkin bila kita makan banyak boleh menyebabkan kita ni akan jadi obesity ke apa ke mungkin. Apa pun, kalau kita pandai jaga makan, kuantiti dan kita punya set of food yang kita setkan, contoh buah berapa, semua berapa, susu berapa, dan kita jarak-jarakkan masa. Pada masa sama, kadang-kadang kita tak boleh nak terlalu lenient. Kadang-kadang satu benda ni macam ayam, kita kadang-kadang mengidam ke apa, terlebih makan ke apa ke. So mungkin ini boleh membantu, minyak kelapa darah ni boleh membantu untuk stabilize balik. Itu punca dia, kita boleh buang air besar dengan lawas. Dia kawal kita punya berat badan, benda yang kita makan banyak-banyak mungkin. Macam udang ke apa ke, toksik, benda-benda macam tu, dia boleh lawaskan dengan cepat. Ini based on experience saya lah. Kalau orang kat luar sana mungkin ada experience, korang komen kat bawah. Okay, seterusnya mengawal darah tinggi. Kalau mengawal darah tinggi ni pula, mengawal darah tinggi ni elok juga. Saya rasa hari tu saya test blood pressure dalam elok juga. Sebab saya tak ada masalah blood pressure, saya hanya ada masalah HB low, itu saja. So saya tak ada experience tekanan darah tinggi. So kalau korang ada masalah tekanan darah tinggi, korang boleh cuba minyak kelapa darah ni juga. Okay, saya habiskan ni dulu. Okay, mengawal kencing manis. Okay, kencing manis ni mungkin saya pun tak ada pengalaman kencing manis sebab hari tu minum air gula. Alhamdulillah okay. Kita tak ada masalah dari segi kencing manis. Tapi in case lah kepada orang di luar sana yang ada masalah kencing manis, darah tinggi. Selalunya kalau orang mengandung dia ada kencing manis, darah tinggi, dia akan masuk ward kan, sebelum due date dia kan, untuk ditahan, tengok ke apa ke, di bawah pemantauan doktor ke apa ke. So mungkin dia boleh amalkan ni. So sebab saya tak ada kes masalah ni, so korang boleh try. Okay,
Seterusnya, membantu masalah Alzheimer Okey, saya pernah dengar orang kata bila mengandung ni kita akan banyak lupa. Kadang-kadang apa yang kita buat tadi kita lupa. So mungkinlah benda tu betul. Saya pun banyak benda yang saya lupa. Kadang-kadang saya dah buat satu benda ni, saya tinggalkan. Saya buat satu benda, saya dah terlupa yang benda yang saya buat tadi tu pun pernah terjadi. Mungkin minyak kelapa darah ni alhamdulillah membantu untuk sentiasa ingat benda yang kita dah buat sebelum kita buat satu benda yang lain. Okay, itu ada juga pengalaman saya yang saya rasa okey lah, membantu juga. Okay, second last, membantu proses bersalin. Okay, membantu proses bersalin ni saya rasa CL ada bagi tahu saya. Proses bersalin ni kalau normal saya boleh share lah. Kalau Caesar I'm not sure. Kalau normal macam CL cakap, kalau saya aim for normal, better guna minyak kelapa darah ni. Ambil minyak sikit, sapu dekat Miss V kita. Okay, paling elok 30 minggu ke atas. Terus boleh melembutkan kita punya pintu rahim dan dia akan elakkan koyak. Okay, so selalunya doktor cakap kalau orang yang first bersalin ni dia akan gunting dekat kita punya pintu rahim. Kalau kita nak elakkan gunting ke koyak ke apa ke, kita kena amalkan ni dan banyak berdoa dan selalu buat solat hajat untuk kita sentiasa dipelihara lah untuk bersalin dengan baik. Okay, so tak adalah banyak sangat jahitan tu kan. So ini amalan orang tua-tua dulu lah. Biasanya minyak kelapa darah ni dia akan letak dekat kita punya Miss V ataupun dekat bahagian-bahagian yang rasanya elok untuk baby lah. So elok juga untuk orang yang lepas bersalin, mungkin nak rawat luka-luka dia. And then untuk baby pun elok. Okay, last but not least, menyeimbangkan hormon. Okay, kadang-kadang hormon ni kita boleh kait dengan emosi lah. Emosi ni macam baby, orang boleh lepas bersalin ni kan selalu kan meroyan-royan sikit kan. Okay, mungkin faktor oestrogen, apa benda tah? Apa benda lah yang boleh melibatkan orang perempuan ni cepat moody emosi. Jadi dia minyak kelapa darah ni elok sangat untuk menyeimbangkan hormon kita yang boleh meroyan ke apa ke. Elok. Kira macam tu lah dia nak cuba cakapkan kat sini. Emosi elok, semua elok. Bila kita sistem imunisasi badan kita elok, bila kita buang air besar dengan baik, kita apa lagi? Okay, kita boleh sistem imunisasi, susah betul nak sebut. Sistem imunisasi kita elok. Bila badan kita sihat, kita boleh menyeimbangkan hormon badan kita. Ada orang komen. Aduh, Caca. Okay, okay, husband nak buat rojak buah. Okay, so konklusinya, ini minyak kelapa darah ni memang saya recommend sangat. Sebab apa? Okay, minyak kelapa darah tak ada pun buat paid review dengan saya ke ataupun sponsor ke pasal benda ni. Tak ada. Saya sendiri beli and then saya memang nak cuba untuk kebaikan diri saya sendiri. Dan saya rasa benda ni elok saya share. Saya taklah, saya rasa benda ni elok sangat. Orang muda zaman sekarang, dia moden kan, sangat moden. Dia takkan percaya benda-benda tradisional. Jadi ini benda-benda tradisional yang mungkin orang kat luar sana boleh cuba selain perubatan moden. Okay, alright. Penat nak cakap. Okay, okay, sebelum saya jawab soalan-soalan tu, saya cakap apa benda lagi yang saya perlu cakap. Okay, cakap apa lagi. Okay, alright. Kita tanya harga Okay, tadi ada tanya harga. So harga dia sangat murah, RM99. Berbaloi tahu sebab apa? Okay, kita buka packaging dia. Packaging dia tebal dan isi dia kaca. Minyak kelapa darah ni 100% original. Saya makan macam rasa makan santan, macam makan isi kelapa tu. Cuma dia berminyak lah. Ni tengok saya dah guna sampai tahap ni.
saya dah repeat order minyak kelapa dara ni 2 botol, dapat lagi 1 botol free. Dia akan bagi free gift on the way datang kat sini. So saya nak amalkan, walaupun saya dah orang kata dah bersalin nanti ke, insyaAllah anak kedua ke ketiga nanti, nak amalkan benda ni, saya nak makan. Macam itulah. So dia macam ni bentuk dia. Kaca boleh dengar kaca. Harga dia RM99. Saya tak jual benda ni. Korang boleh terus pergi dekat IG dia, pergi search je minyak kelapa dara gold ni. Ni minyak kelapa dara gold. Dia ada tulis ni MK di Aura, dia tulis ni. Okay, memang elok sangat-sangat. Sangat-sangat elok. Okay. Lepas tu Sekejap ya. Okay. Okay, korang boleh pergi dekat website dia www.diaura.com.my kalau nak beli kat website lah. Kalau nak beli through agent, korang search je MK Aura, minyak kelapa Aura. Memang boleh order kat situ. Macam saya ni, saya order kat FB lah. Sebab saya tanya juga IG dia. Dia kata dia tak ada IG, dia promote kat FB je. Okay, tak apalah, janji barang original. Itu je paling penting. Alright. Tempat penyimpanan dia simpan kat luar je, minyak macam biasa kan. And saya makan 2 sudu setiap hari. 1 pagi, 1 malam. Tak tahulah kenapa saya makan. Kalau ikutkan dia punya cara guna dia, makan 1 sudu pagi, 1 sudu malam. Habis saya makan 2 sebab saya rasa sedap sangat. Saya rasa macam isi kelapa muda yang telah kan kalau kita makan kelapa kan, kita saut kan macam tu kan. Tapi ni rasa minyak. Rasa sedap lah. Saya tak tahu. Tapi ada juga orang yang mengandung, dia tak boleh makan, dia muntah pula. Okay, tak apalah, ikutlah badan korang macam mana pun. Cubalah atasi. Kalau rasa tak sedap, cuba atasi macam mana pun makan. Contohnya korang makan nasi. Okay, korang rasa biasanya lauk tu ada lagi kat rasa tekak kan. Okay, cepat masuk minyak tu kat dalam mulut. Lepas tu terus makan nasi ke, minum air ke. Lepas tu cover lah. So rasa minyak tu akan rasa kurang. Okay, elok makan direct lah daripada campur dengan benda-benda lain. Okay. Alright, itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi live yang akan datang. So far saya nak bagi tahu lah yang saya dah start buat live dekat TikTok, buat jana pendapatan melalui TikTok. So korang boleh je follow saya dekat TikTok juga untuk kita sharing. Okay, TikTok ni mostly saya fokus on live lah daripada posting. Tapi kalau nak kalau korang nak tahu pasal benda-benda lain juga, boleh juga, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan share lagi. Produk review akan datang. Okay. Alright. Assalamualaikum.